Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang menonton video ini. Saya, Cikgu Sharifah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bengkala Bumi. Hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita iaitu 8.4 tentang pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Terlebih dahulu, Cikgu ingin memaklumkan standard pembelajaran pada hari ini iaitu menghuraikan pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Baiklah murid-murid, cikgu nak tanya satu soalan. Apakah itu dasar pembangunan nasional? Ya, dasar pembangunan nasional merupakan kesinambungan dasar ekonomi baru yang dirangka untuk tempoh 10 tahun iaitu bermula tahun 1991 hingga tahun 2000. DPN telah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat pada 17 Jun 1991. DPN juga merupakan satu usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju berdasarkan wawasan 2020. Bagaimanakah dasar pembangunan nasional ini dilaksanakan? Dasar pembangunan nasional ini dilaksanakan melalui 4 langkah, iaitu pertama, pembasmian kemiskinan. Kedua, penyusunan semula masyarakat. Ketiga, penyusunan semula modal saham. Dan keempat, pembangunan negara. Sekarang, kita lihat pelaksanaan dasar pembangunan nasional menerusi usaha pembasmian kemiskinan. Kerajaan meneruskan usaha untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam kalangan pelbagai kaum, khasnya golongan Bumiputera. Pemberian subsidi dan sokongan diteruskan kepada golongan penanam padi dan nelayan. Tumpuan diberikan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Golongan belia pula diberi latihan di agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Kemahiran Kiat Mara dan Institut Latihan Perindustrian bagi membolehkan mereka mendapatkan kerja yang berkaitan dengan kemahiran dan berpendapatan tinggi. Seterusnya, apakah latihan atau kursus yang telah ditawarkan kepada golongan belia dalam usaha pembasmian kemiskinan? Ya, antara latihan atau kursus yang telah ditawarkan kepada golongan belia dalam usaha pembasmian kemiskinan adalah pelajar diberi peluang mengikuti latihan kemahiran, contohnya di Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan, Sarawak. Pelajar juga boleh mengambil kursus kulinari di Pusat Latihan Kemahiran Kiat Mara. Seterusnya, pelajar boleh mengambil kursus teknologi kimpalan akar dan gas seperti yang telah dilaksanakan di Institut Latihan Perindustrian Kota Baru, Kelantan. Kemudian, kita lihat langkah menyusun semula masyarakat yang dilakukan dengan pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPP). Hal ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 153. Antara langkah pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera adalah dengan pertamanya meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Seterusnya, latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan diberikan oleh agensi kerajaan. Pemberian kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik Bumiputera dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumiputera turut dilaksanakan. Perhatian khusus diberikan kepada penyertaan Bumiputera dalam IKS. Selain itu, usaha sama secara aktif antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Selain itu, bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden, mereka akan didedahkan dengan teknologi terbaru di samping kemudahan modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Matlamat penyusunan semula masyarakat akan memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan
pekerjaan dalam ekonomi bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum dalam negara. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat contoh barangan keluaran pengusaha IKS dan pameran hasil keluaran industri syarikat Bumiputra yang menunjukkan keberkesanan usaha kerajaan dalam membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputra. Sekarang kita lihat pelaksanaan dasar pembangunan nasional menerusi usaha penyusunan semula modal saham. Penyusunan semula modal saham dalam sektor korporat terus dilaksanakan di bawah BPN. Langkah ini dibuat supaya bahagian saham kaum Bumiputra dapat dipertingkatkan selaras dengan matlamat asal DEB bagi mencapai sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. Tindakan akan diambil melalui program penswastaan bagi memperuntukkan sejumlah saham untuk projek yang diswastakan kepada Bumiputra. Penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah yang dikhaskan untuk Bumiputra seperti yang berikut: Majlis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS), Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PIKEN). Pada masa yang sama, kaum Bumiputra diberi peluang untuk menyertai projek penswastaan. Baiklah murid-murid, cikgu nak tanya satu soalan lagi. Apa yang anda faham tentang dasar penswastaan? Dasar penswastaan dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat pada bulan Mac 1983. Dasar ini bertujuan meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan. Penswastaan mempercepatkan pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Sekarang, kita lihat pelaksanaan dasar pembangunan nasional menerusi usaha pembangunan wilayah. Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan wilayah untuk meningkatkan integrasi ekonomi yang saling melengkapi antara negeri. Usaha memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan antara kaum di negara ini. Malaysia Agriculture Research and Development Institute atau MADI, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ditingkatkan. Keduanya konsep pertanian pintar digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Penyebaran industri terpilih digalakkan dengan mendorong sektor swasta menempatkan semula kilang tambahan di negeri yang kurang maju dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. Kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan wilayah. Baiklah murid-murid, pertanian pintar merupakan salah satu usaha kerajaan dalam pembangunan wilayah dan telah membuktikan keberkesanannya dalam meningkatkan hasil pertanian. Apa yang anda faham tentang pertanian pintar? Pertanian pintar bermaksud penggunaan teknologi pintar bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Penggunaan biji benih berkualiti membolehkan sawah padi diusahakan 4 kali setahun dan meningkatkan hasil padi negara. Jentera moden digunakan untuk membajak dan menuai. Jentera ini dikendalikan menerusi alat kawalan jauh. Proses penyembur racun dan baja pula dilakukan dengan penggunaan drone. Kesimpulannya, pelaksanaan DPN telah meningkatkan taraf hidup rakyat. Penggunaan teknologi moden mampu meningkatkan pengeluaran dalam pelbagai bidang ekonomi. Seiring dengan ini berlaku kemajuan dalam penggunaan kemudahan awam demi kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mempunyai tanggungjawab untuk menghargai dan menjaga harta awam tersebut.
Selain itu, kita juga haruslah berusaha menjaga kelestarian alam sekitar bagi mewujudkan negara yang harmoni dan indah. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan latihan untuk lebih faham lagi berkaitan dengan pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Sekian, terima kasih.